Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are from group 10. We would like to present to you about our report survey from site 2, which is Pasar Awam Pago. Next is our group members. First is Muhammad Firdaus Azrai bin Idris. Second is Muhammad Syaful Amiru bin Syafilizan, and me myself Nurliana bin Mazlan. Next slide is about location, background and current use of Pasar Awam Pago. First, it is located in Muar, close to Kampus Selancar, Jalan Muar and Pago. Next is Pasar Awam Pago, which opened in 1918, was formerly an oil palm farm. This market position is easy to identify because it is on the road and close to other supermarkets. It also in a good location because it is next to the residential neighbor, making it easy for people to get grocery. It's about feasibility of study. It include infrastructure, electricity supply, access road, topography, domestic water resource, and surroundings area. It's about market survey. It contains 4, which is strength, weakness, opportunity, and threat. So for the strength, it has variety of food include fish, meat, vegetable, fruits, and others. Source of food for local customers since the travel distance between Pago to Bukit Gambir or Bukit Pasir is far. Working area, spacious and enough for local customer. Loading bay is available for supplier. Restaurant is available for customer. Open market area with good flow of natural ventilation. For the weakness, it has a back structure. No signage installed near main road, invisible to main road view. Next is building service such as plumbing and electrical is quite traditional. Poor traffic management, existing paint in the bad condition, hygiene issue. Business area is less spacious and cannot cope with the population of Pago. For the opportunities, first, business center for local with job opportunity. Only one market exists ever in Pago, surrounded with residence area, and operation time is as early as 6 a.m. For the trades, Pasar Awam Pago Muar is the main competitor since it near to the river for fish supplier, even it is quite far from Pago. Many mini markets are available at Pago, and some of them operate for 24 hours. It's limited supply. Last but not least, it's wild animal become treat since it is near with the palm oil farm. So for design part, there are 3 things to be discussed, which are first, idea. So the idea came out by our group was eco-friendly, which is based on the main issues regarding to the survey data, such as example, the smell from the drain, dustbin, and also cat defecating. So the idea will literally solve the problem ahead that face in this location, which is Pasar Awam Pago. So the next part is the concept. So, and of course, the concept is green building because green building is the eco-friendly is under the green building. So to make the building clean, green, healthy, comfort, and have a good environment. So in this study, there are 3 objectives, which are first is increase the size of the market and ensure its long-term viability in the Pasar Awam Pago. Second is create an efficient system. Customers should be able to relax in a clean and comfortable setting, increasing the number of people who visit Pasar Awam Pago. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus Azrai bin Idris, daripada kumpulan 10 bersama dengan Liana dan juga Syaful tadi. Baik, bahagian saya akan beritakan tentang keseluruhan desain 3D kami, dan ini merupakan overall 3D kami. Okey. Jadi saya hidekan dulu planting supaya lebih smooth lah bila kita nak bergerak. Okey, saya akan mulakan dengan saya
kami punya pembahagian dalam bahagian pasar ni lah. Okey. So bila benda pertama kita nampak bila kita masuk dalam gate A ni, okey, apa yang kita akan nampak mula pertama ialah bahagian kering, jualan bahan-bahan kering. Dekat bahagian sini mempunyai 18 bahagian jualan, dan kemudian kita pergi kepada bahagian basah yang mempunyai di sini. Okey. Okey, di bahagian basah ni pula terdapat 15 bahagian jualan. Okey. Okey, jadi di sini ada 15 bahagian jualan, termasuklah dengan sinki yang kat belakang tu. Kalau yang sinki yang kat belakang ni untuk pengguna lah. Kalau pengguna kan biasa kan, kalau bahagian barang basah pengguna akan cuci tangan kalau dah pegang ayam ikan ke. Okey. So inilah keseluruhan kami punya design kat sini. Okey, bila pengguna boleh terus kat sini, bila berjalan terus kat sini, dia akan nampak dua pintu, di mana dua pintu belah kiri ni adalah untuk toilet. So kalau masuk bahagian toilet dulu. Okey. Okey, ini adalah bahagian toilet. Ini water tank kami bahagian ni. Okey. So untuk bahagian toilet kita lalu je dekat throw ni. Dia ada pintu hadapan toilet lah, berada di sini. Okey, ni pintu hadapan toilet. Baiklah, bagi untuk pintu yang belah kanan pula, untuk yang bahagian halal section. Okey, pintu belah kanan ni okay, kalau kita masuk dalam pintu ni, kita akan jumpa, okey, bangunan belah kiri ni adalah bahagian sectionan halal lah, di sini. So okey, kat sini adalah bahagian sectionan halal, di mana sectionan halal ni kalau kita masuk ke pintu ni, kita ada 6 sinki. Okey, untuk gunaan pengguna, maksud saya untuk gunaan untuk pelanggan lah, kalau untuk basuh tangan ke apa semua. Dan dia ada 4, maafkan saya, ada 4 bahagian jualan lah Okey, kita ada sebelah kiri ni ialah dia dan halal section, dan sebelah kanan ni saya bahagikan dengan dinding kecil ni, dan sebelah kanan ni ialah store lah. Okey, store. So kalau kita masuk dalam store, ini adalah store kami lah, yang kami telah sediakan untuk para penjual lah, termasuklah kita nak simpan barang-barang pembersihan ke, penyapu ke apa semua kat dalam ni. Okey, so itu overall untuk bahagian dalam pasar. Baiklah, seterusnya kita pergi ke bahagian shop lot, di mana ia hanya berhadapan dengan pasar saja, seberang pasar. Di antara parking ni lah, shop lot ni kami jadikan ni sebagai medan selera. Baik, saya akan beritahu secara ringkas saja berkaitan dengan shop lot lah. Okey, so dekat shop lot ni kita ada dua bahagian, depan dan belakang, di mana bahagian depan ni dia menghadap ke main road lah. Okey, ini bahagian depan shop lot lah, dia akan menghadap ke main road. Okey, yang kat sini kita ada sediakan toilet, dan juga dekat sebelah shop lot ni kita boleh letakkan bahagian jalan-jalan kecil lah. Okey, so ada 2 unit, 2 blok untuk shop lot, untuk food court lah, saya panggil food court. Ada 2 unit, 2 blok food court, di mana satu blok masing-masing ada 5 buah kedai lah, kedai untuk berniaga. Okey, begitu juga dengan yang menghadap ke pasar. Design yang sama, bezanya yang dekat bahagian pasar ni tempat yang lebih luas untuk para macam tempat tepi ni untuk para peniaga stall kecil-kecilan lah. Okey, so design yang sama, kecuali bezanya yang bahagian menghadap ke jalan tu ada toilet, dan ini tak ada, kita sediakan bahagian untuk penjual. Okey, itu sahaja untuk shop lot. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke bahagian okey, ada waste management kami lah. Okey, di sebelah kiri pasar ni, sebelah kanan pasar ni, jika kita menghadap, saya ada letakkan 2 tong sampah, dan juga kat bahagian ni adalah bagi memudahkan untuk lori sampah untuk mengambil ni lah,
tong sampah ni ada 2 dan siapkan dengan pagar. Okey. So tak adalah kalau anjing ancaman haiwan-haiwan liar lah yang masuk dalam tong sampah. So pagar ni tertutup. Okey. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke bahagian sistem ventilasi kami. Okey. Dekat bahagian nan-halan ni dia kira terasing dengan ialah blok yang tertutup. So kami sediakan 2 unit tingkap cascade berkembar di mana untuk natural ventilation lah, dan juga di sini ada 1 unit exhaust fan lah. Okey, begitu juga dengan bahagian store pun kami ada sediakan juga. Tapi kami sediakan natural ventilation lah, sebab bahagian store ni biasanya bukan bahagian yang selalu dikunjungi lah. Okey. So tapi dekat bahagian toilet, okey, kalau kita tengok kat bahagian toilet pula, kami letakkan 2 exhaust fan untuk setiap bahagian, di mana untuk bahagian lelaki dan wanita, tandas lelaki dan wanita. Okey, kalau boleh lihat kat sini, letak lelaki dan wanita lah. So untuk ventilation, termasuk juga dengan tingkap-tingkap kecil, small window lah dekat setiap itulah toilet lah. Baiklah, bagi drainage system sistem berparetan okey, setiap keliling pasar ni, okey, kalau nampak lihat kat bahagian ni, sekeliling ni ialah kami punya drainage lah dengan kedalaman sebanyak berapa ya, saya buat tadi 7 inci ke apa dalamnya, inci, dan kelebaran sebanyak 5 inci. Okey, so dikelilingi toilet dikelilingi dengan ni drainage, dan ni sini bahagian ni manhole nanti. Okey, so jadi permukaan bumbung ni, jadi bahagian sekeliling pasar ni dia tidaklah jika air hujan turun, dia tak adalah bertakung kat bahagian keliling ni dan merosakkan environment lah. Okey. Okey, untuk bahagian yang terakhir sekali ialah traffic management plan lah. Okey, bahagian trafik di mana sini adalah site plan kita Dekat sini site plan kita. Okey. Kita bahagikan 2 bahagian untuk ini. Satu ialah bahagian loading, itu bahagian untuk kenderaan berat, dan satu lagi bahagian customer lah di sini untuk bahagian pengguna yang pergi ke pasar lah. Okey, bahagian loading pula kita ajalah bahagian ni, L ni. Okey, ini adalah keluar masuk lori. Okey, di mana lori masuk dari sini dan keluar melalui ke main road lah, sebab ini bahagian main road. Okey, ini bahagian main road lah, main road besar. So lori hanya boleh masuk daripada satu halda saja, daripada atas dan pergi ke bawah. Okey, di sini adalah kawasan loading bay. Okey, kalau orang dapat tengok, dia boleh loading ke dalam area pasar lah, ataupun boleh loading dekat sini. Semua bahagian sini kita boleh pisahkan untuk loading lah, untuk kawasan lori besar untuk singgah ke apa. Sebab kadang-kadang lori besar yang parking tepi tu yang membuatkan jalan tu sesak. Okey, untuk antara jalan ni dengan bahagian customer, kita ada pembahagian lah yang tengah-tengah ni yang tengah ni adalah pembahagian dia. Okey, ni yang tengah ni, ini pembahagian dia lah untuk bahagian lori ni. Okey, bahagian untuk pengguna pula masih menggunakan macam seperti asal, cuma kami penambahkan bahagian jalan lah di bahagian ini untuk penggunaan bahagian shop lot ni, bahagian food court. So pengguna boleh masuk dan parking kat sini, okey, dan keluar melalui kawasan yang sama, tapi kawasan ni luas, jangan risau. Dan juga daripada main road, pengguna juga boleh masuk ikut melalui jalan ni. Okey, jalan 2 hala, okey, melalui jalan ni, dan melalui jalan ni untuk ke food court lah. Okey, dan di sini pula ialah bahagian meletakkan kenderaan motor lah. Okey, baiklah, seterusnya adalah bahagian plantation lah, bahagian landscape. Okey, so dekat bahagian motor ni saya letakkan pump, dan keliling ialah pokok-pokok yang biasa akan ditanam lah. Ini bagi untuk apa tahu, untuk okey, membuatkan keadaan pasar tu nampak lebih mesra pada hijau. Dan juga kat bahagian tong sampah ni saya pun letakkan pokok supaya salah satunya sebab ialah biar ia melindungi kawasan sampah ni daripada pengguna lah. Okey, so ia nampak agak, biar nampak hijau lah daripada hijau untuk bahagian landscape. Baiklah, itu sahaja daripada saya, Abdul Azhar, dan seterusnya saya pun akan membentangkan
So in this part, which is target, our group's concept for Pasar Awang Pagu is green and clean, which is environmental friendly. The supermarket sell wet, dry, and non-halal items. All of the item emitted a bad smell into the air, reducing the number of customers who visited the supermarket. The grocery sales poultry, fish, prawn, and variety of other food. So green buildings is conductive to reduce energy consumption, saving land, resources, and water use, can reduce the construction of soil and water pollution and air pollution to meet the requirement of the time and enhance the people's quality of life. So the target that our groups trying to achieve is similar to the objective stated, which is efficient system, comfort, and attract the number of people came to Pasar Awang Pagu. So the reason of this study held is to improve the building facilities in order to let the occupant in the building feel safe and comfort using the building. So for the next part is POI, which is point of interest. So and eco-friendly, like I mentioned before, eco-friendly building is a building that use fewer natural resources and produce fewer emission and waste. Some green building even create a positive impact on the environment around them and contribute to improving the global climate. Eco-friendly buildings are designed to be sustainable throughout their life cycle. So with those improvisation provided by our group, by upgrading the design, the occupant or people that come to Pasar Awang Pagu will feel comfort, safe and healthy while doing any activities. That's all from us. Thank you.